yang tenangkan jiwa dan roh, perjuangkan cinta sia-sia jika diturutkan hatimu yang terleka, dibuat kata-kata palsu sia-sia kata dicoba hulu, karena hatiku belenggu rindu. pasrah, pasrah, pasrah bila berdaya Berdaya rasa berpindah-pindah. hatiku dibelenggu rindu. Pasrah, pasrah Di hatiku Pera FM, hiburan berinformasi. Pera FM, Pera FM, station anda untuk kau maju. Hari ini dalam sejarah. Pada hari ini dalam tahun 2007, Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Tuanku Mizan Zainal Abidin berkenan menyempurnakan perasmian istiadat perbarisan diraja pentauliahan pegawai kadet Pasukan Latihan Pegawai Simpanan Palapis Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA ke-26 di Universiti Teknologi Mara UiTM Shah Alam Selangor. Pada istiadat tersebut 1,060 anggota palapis dari 12 IPTA seluruh negara menerima watikah masing-masing dalam pasukan simpanan Angkatan Tentera Malaysia yang meliputi sayap darat, laut dan udara. Istiadat pentauliahan yang bertemakan mahasiswa perkasa, aset keteguhan negara dapat memberi nilai tambah kepada graduan yang bukan hanya cemerlang dalam akademik, malah membentuk sasiah diri dan menyuntik semangat patriotik yang tinggi dalam diri mahasiswa. Skrip disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Ceriakan pagi koma, Gegar pagi 6 hingga 10 pagi. Koma ceria, alam turut gembira. Gegar pagi. Pera FM. Apa kerja YB kita hari ini koma? Jangan lupa, sama-sama kita ikuti Cerita YB setiap hari Khamis 9 pagi hingga 10 pagi hanya di Pera FM. Cerita YB eksklusif di Pera FM untuk koma saja. Baik, Pat, jam 9 pagi ketika ni Baik, semua terus bersama kita pagi ni. Ya, okey, terima kasih kepada yang masih terus kekal mendengarkan Radio Pera FM dalam Gegar pagi hari Khamis 18 Jun ya. Seperti biasa untuk pagi hari Khamis ni kita nak satu program atau rancangan yang kita bawakan khas ya, iaitu Cerita YB. Cerita YB episod yang ketiga. Minggu yang ketiga lah jawabnya. Oh, ada episodnya lah. Iyalah. Okey, dan pada pagi ni kita sebetul jugalah ya, kita nak bersama dengan tetamu kita. Dan sebelum tu ya. Kita dengar dulu ya. Dengar dulu. Okey, hadiah untuk ada istimewa pagi ni. Okey, sila dengar Dengar sama ya. Berlalulah sudah Ramadan, sebulan berpuasa. Tiba Syawal kita rayakan dengan rasa gembira. Anak muda dan kawan tiada pulang ke desa. Ibu dan ayah kerinduan menunggu tak terkira. Bertukar senyuman dan salam, ziarah menziarahi, tutur kata yang sopan, saling memaafkan. Berikan
Berlalulah sudah Ramadan, sebulan berpuasa, tiba Syawal kita rayakan dengan rasa gembira. Anak muda irawan tiada pulang ke desa, ibu dan ayah kerinduan menunggu tak terkira. Bertukar senyuman dan salam, ziarah menziarahi, tutupan kata yang sopan, saling memaafkan. Suasana hari raya, wajib dalam jua, memberikan ketenangan. Tiba-tiba dia berhenti. Okey. Itulah dia. Dan siapa agaknya? Ya. Siapa agaknya YB akan bersama kita pada pagi ini melalui rancangan Cerita YB di Perak FM setiap Khamis 9 hingga 10 pagi. Eksklusif di Perak FM untuk koma aja. Itu dia eksklusif kami bersama kami Perak FM teman ya. Sebenarnya lagu tadi suasana hari raya industri Perak. Nak tanyalah dengan tetamu yang saya sebutkan tadi tu pun. Jadi pada pagi ni kita bukan mengundang seorang artis ya. Tapi boleh menyanyi ya. Boleh jadi artis juga. Yang berhormat Datuk Syarul bin Datuk Yahya. Assalamualaikum Datuk. Apa khabar? Baik, alhamdulillah Datuk ya. Okey Datuk, nak tanya dulu Datuk ya sebelum kita tanya soalan-soalan lain siapa kan. Jadi saya tertarik tengok video pendek ni walaupun ni lagu lama, lagu raya lama kan. Sebenarnya bila Datuk menghasilkan lagu ni, bagaimana timbul idea, siapa yang terlibat sebenarnya? Tadi pun nak tahu juga ni. Kita jemput 15 orang wakil daripada industri untuk buat lagu raya ni lah. Lagu suasana hari raya ni, tapi kita sesuaikan dan kita panggil suasana hari raya industri Perak. Sebab ada wakil-wakil daripada industri lah, daripada kilang, macam-macam kilang lah. Dan juga agensi. Jadi semuanya ada dalam 10 orang lah yang terlibat mencairkan ni. Jadi lirik kita tukar tu kan? Lirik tu kita tukar sikit sebabnya kalau tak boleh balik kampung. Anak muda tawan semuanya pulang ke desa. Tapi bila PKP ni tak boleh balik kampung. Jadi kami tukarkan kepada tiada pulang ke desa, ibu dan keriangan. Patutnya keriangan, kerinduan lah. Menunggu tak terkira. Tapi bila PKPP ni rentas negeri dah dibenarkan, jadi kita buat lagu ni, kita riliskan, kita buat sejurus sebelum PKPP. So kita rilis sempena Hari Raya 2.0 lah dia pun panggil. Selamat Hari Raya 2.0. Soalan Hari Raya industri Perak Hari Raya pun ada 2.0. Macam mana tu? Bila dah boleh rentas negeri jadi 2.0 lah. 2.0 Itu dia pun ya. Tapi dia menarik lah video ni kan. Memanglah. Tapi tu saya tengok kalau kita jangan tengok video lah, dengan audio je, tak kata Datuk nyanyi. Artis ni ya. Dulu cita-cita nak jadi penyanyi. Tapi suara macam katak, jadi tak ada lah. Tak kesampaian. Ini dah saudara ni kan. Tapi okey. Dia terpotong tadi tu sebab patutnya hantar dengan Telegram. Bila dia tak boleh. WhatsApp ni dia pendek. Betul. Dia tak betul size dia tu kecil lah. Okey. Jadi seperti biasa, untuk kita nak tahu lebih lanjut dengan yang berhormat Datuk Zaman bin Datuk Yahya, iaitu merupakan pengerusi Jawatankuasa Industri Pelaburan dan Pembangunan Koridor Negeri Perak. Ini kali kedua dilantik sebagai Exco ni. Penggal lepas beliau kan huri-huri lah sikit. Yang ini ni agak serius lah. Dan saya ucap terima kasih kepada tahniah Datuk. Datuk memikul satu tanggungjawab yang berat. Segi pelaburan pembangunan koridor Negeri Perak ni. Menunjukkan kasih pada Duli Yang Maha Mulia pada Sultan Perak. Dan juga Yang Hormat Menteri Besar serta kepimpinan UMNO Datuk Syarani khususnya kerana memberikan kepercayaan kepada saya, dan insyaAllah saya akan cuba buat yang terbaik lah. Walaupun kita semua ada hebat ni pun. Datuk boleh buat. Jangan takut ya. Okey, apa pandangan yang berbentuk bagaimana pula kalau kita kesan COVID-19 ni ke atas sektor industri dan juga pelaburan Negeri Perak ni, dan langkah-langkah yang akan diambil oleh kerajaan negeri untuk menanganinya. Sebelum saya jawab, terima kasih dululah pada RTM
jemput saya. Sama-sama. Dah 2 tahun tak datang sini ni. Kita juga ada Syarul, pengarah penyiaran ni. Haji Bakir. Pendengar ini penerimaan setia kami. Saya seronok kalau datang ke ATM Perak ni, ATM Ipoh ni kerana macam balik sekolah saya lah. Saya selalu cerita kan, kalau masuk konti ni saya akan cakap Terpandang sekolah lama, terpandang sekolah depan tu kan. Sekolah Teguh Abdul Rahman, Taman Cepaka ni dulu tempat kami pergi beli Maggi, makan ais kacang dan sebagainya. Jadi bila saya sangat suka datang ATM Ipoh sebab mengimbau semula 5 tahun saya di Sekolah Tengku Abdul Rahman 80-84. Itu dia. Itu throwback. Iyalah. Okey, balik pada soalan tadi. Terima kasih atas soalan tersebut. Ya, jadi sebenarnya yang kita sedia sebelum COVID-19 ni sudah memberikan kesan yang besar kepada bukan saja pertumbuhan ekonomi di negeri kita, tapi seluruh dunia, kerana ianya merupakan satu pandemik. Jadi sudah negeri Perak juga terlepaslah daripada menerima tempias dan juga impaknya. Tapi syukur Alhamdulillah, berkat sokongan semua pihak dan panduan daripada Yang Berhormat Menteri Besar, kita telah mengadakan sesegera mungkin, sebaik saja selepas kami angkat sumpah. Ialah masa tu COVID tu dah ada tapi belum lah kata masa tu. Tapi kita ambil langkah awal, kita mengadakan pertemuan segera, engagement dengan pihak-pihak seperti Invest Perak ni adalah satu agensi dalam negeri Perak yang mengawal sedia perkara-perkara berhubung kait dengan pelaburan, industri dan sebagainya. Dan begitu juga dengan unit perancangan ekonomi negeri, MIDA, MITI yang merupakan agensi bawah kerajaan dan lain-lain agensi lah untuk dapatkan maklum balas mengenai kedudukan industri semasa di negeri Perak dan isu-isu yang perlu diberikan perhatian, penyelesaian yang kita perlu usahakan bagi menangani kesan kepada industri daripada COVID-19 tersebutlah. Jadi kita juga jumpa dengan contoh persatuan perniagaan seperti Persekutuan Pengilang-Pengilang Malaysia Cawangan Perak FMM, Malaysian International Chambers of Commerce and Industry MICCI, Dewan Perniagaan dan Perindustrian Melayu Perak DPMN, Perak Chinese Chamber of Commerce, Perak Indian Chamber of Commerce. Kita jumpa semua pihak untuk dapatkan maklum balas, pencerahan tentang impak COVID-19 ni kepada sektor industri lah di negeri Perak ni. Dan Alhamdulillah susulan daripada itu, susulan daripada sesi-sesi libat urus tersebut, kerajaan negeri menerusi Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri pada 8 April 2020 bersetuju untuk menubuhkan Pusat Koordinasi Aduan Sektor Industri yang kita panggil PALS. Bila saya sebut PALS ni, orang tanya PALS ni apa dia PULSE ni apa dia, sebab orang dah biasa kalau ada nama-nama macam ni dia mesti dia mesti sesuatu lah, macam STAR, Sekolah Tengku Abdul Rahman. Jadi dia orang tanya, ini singkatannya lah. Singkatan. Jadi dia orang tanya PALS ni apa, saya kata tak ada, PALS ni bukannya singkatan apa-apa, cuma PALS ni denyut nadi. Maknanya kita dengan mewujudkan tempat ini, kita cuba untuk mendengar rasa denyut nadi industri di negeri Perak ini, dan kita selaraskan ianya di bawah portfolio saya dan juga Perak, dibantu oleh MITI Perak, MIDA Perak, FMM Perak, dan kita buat one stop center lah. Jadi dia orang boleh telefon, dia orang boleh email, WhatsApp dan sebagainya, datang sendiri pun boleh secara fizikal untuk melaporkan lah apa-apa juga permasalahan, cabaran yang mereka hadapi. Dan Alhamdulillah 90% isu-isu yang dibangkitkan oleh pihak industri dapat kita selesaikan. Selebihnya masih lagi dalam proses, dan kebanyakannya masa tu sebab masa tu baru PKP 1 dan 2 adalah berhubung kait dengan pengoperasian kilang yang tempoh PKP.
Sebab masa tu kilang yang bukan produk-produk yang essential tak boleh beroperasi. Ya, betul. Jadi bila tak boleh beroperasi ni masalah lah, sebab dia orang tak boleh menggunakan produk mereka. Dan dalam industri ni saya pun baru belajar benda-benda ni. Rupanya supply chain ni sangat luas dan sangat besar rangkaiannya. Supply chain ni maksud saya, kita ambil contoh macam ni lah, industri kereta contohnya. Industri kereta ni, dalam kereta tu macam-macam komponen. Ada skru, ada tayar, ada cermin dan sebagainya kan. Jadi semua ni dibuat oleh vendor-vendor yang berbeza. Jadi kalau orang tak order kereta, maka dia orang pun punya produk pun tak boleh jalan lah. Nak pasang dengan apa? Nak pasang ke mana? Benda itu tak bergerak. Tak ada orang order kereta. Rantaian itu. Jadi itu yang dimasukkan dengan supply chain tu. Dan supply chain ni melibatkan seluruh dunia. Contohnya saya pun terkejut. Alhamdulillah, syukur. Di Ipoh ni rupanya banyak company-company yang terlibat dengan global supply chain dipanggil. Maknanya supply chain dunia. Contohnya ada yang buat komponen untuk BMW, untuk Mercedes-Benz, balik ke Germany, dan macam-macam lagi lah. Contoh yang macam tu. Jadi bila produk tu terkesan di Jerman contohnya, permintaan kereta Mercedes dan juga BMW di situ berkurang kan, permintaan untuk barang-barang komponen ini pun berkurang. Itu satu. Yang keduanya, bila tapi permintaan masih ada. Jadi bila mereka boleh beroperasi di sini, tak boleh hantar komponen-komponen itu ke Jerman. Jadi tak boleh, kalau pula kereta yang ada permintaan tu pun tak boleh siap juga. Jadi dia dua hala. Perkara ni dua hala. Jadi perkara yang sangat menarik, tapi mendatangkan cabaran yang sangat besar lah, pandemik COVID-19. Tapi apa pun nampaknya Datuk Syahrul cekap sekali ya, bila angkat sumpah je terus ada semua dengan. Tapi bukan saya seorang. Benda ni kerja berpasukan. Kalau saya seorang-seorang terkandor saya. Betul. Teamwork tu mesti ada lah. Teamwork sangat penting, dan kita juga bekerjasama dengan exco-exco yang lain. Sebab kerja kami ni semua ada hubung kait. Tak boleh macam kata Menteri Besar, jangan kerja dalam silo kita masing-masing. Jangan masing-masing buat hair sendiri, kerana semua benda yang kita buat ni ada kaitannya, ada hubung kait dengan yang satu sama lain. lain. Betul ya. Tengok Datuk ya, kerana COVID-19 ni kan ramai yang orang kata kehilangan pekerjaan kan. Jadi dalam itu juga dengan sektor industri kan. Jadi macam mana agaknya nasib mereka ni, dan juga tindakan yang diambil oleh pihak kerajaan negeri untuk menangani itu. Masalah bekerja. Kita rasa agak duka cita dan rasa sangat bimbang lah kerana kita lihat sebagai contohnya di Perak ni dah ada 2 kilang yang ditutup. Saya tak boleh sebut nama. Dan kita cuba untuk jumpa dengan pihak pengurusan untuk bincang kebarangkalian untuk mereka teruskan, kerana sekarang ni pun kita masih dari masa ke masa berbincang, sebab kilang yang besar ni dia bukan macam kita boleh tutup rumah kita. Kita kata nak tutup besok pagi ni boleh tutup, petang ni boleh tutup. Dia nak tutup ni satu proses yang lama. Dia makan setahun nak tutup tu. Dia kena satu proses yang beransur-ansur lah. Tapi kita cuba jumpa, kita cuba bincang kenapa, mengapa, apa yang kita boleh cuba bantu. Sebab bila kilang-kilang nak ditutup, maka ianya melibatkan ramai pekerja. Ada pekerja asing dan ada pekerja tempatan. Dan oleh kerana itulah baru-baru ini Yang Berhormat Menteri Besar telah mengumumkan satu inisiatif program transformasi tenaga kerja yang dipanggil WorkPro, di mana program ini merupakan salah satu inisiatif di bawah pakej rangsangan ekonomi negeri Perak fasa kedua. Dan melalui inisiatif ini, pihak negeri telah memperuntukkan sebanyak RM4.3 juta dan ianya melibatkan 3 kategori, iaitu skim peralihan tenaga kerja, skim pengekalan tenaga kerja dan skim latihan Angkatan Pelaburan. Saya tegangkan sikitlah. Skim peralihan tenaga kerja ni maknanya kita cuba offer ataupun tawarkan kursus-kursus skilling, upskilling, ataupun maknanya latihan semula. Sebagai contoh, mungkin kilang yang nak ditutup ni kilang tekstil yang melibatkan jahatan dan sebagainya.
Dan mungkin ada permintaan di bidang elektronik contohnya. Ya. Memang ada pun. Sebenarnya saya ucap terima kasih kepada rakan-rakan industri kerana semangat setiakawan yang cukup hebat. Bila dengar ada satu kilang nak tutup, Ya. ada kilang-kilang lain ni yang ada permintaan, Oh. nak ni dia offer. Dia offer pekerja tu. pekerja. Tapi contohnya daripada menjahit, nak kerja sebagai operator dalam bidang elektronik ni lainlah dia skill yang diperlukan. Ya. Jadi dia perlulah dilatih semula dan sebagainya. Jadi itulah kursus-kursus yang ditawarkan oleh kerajaan negeri melalui beberapa agensi latihan lah. Kita ada banyak, kita ada PESDAC, ada Pusat Latihan Usahawan, kita EdTech di Kemunting pun ada tawarkan kursus. Ada juga kolej-kolej tempatan yang juga menawarkan kursus dan sebagainya. Jadi alhamdulillah begitu banyak tampil untuk menawarkan kursus-kursus jangka pendek dan mereka sesuaikan dengan keadaan semasa, maknanya mereka masih bekerja. Jadi kalau sebelum ni kursus-kursus ni kena hari bekerja, sekarang ni mereka cuba untuk bantu dengan mengadakan kursus-kursus tu pada hujung minggu contohnya, ataupun sebelah malam contohnya. Jadi macam kelas dewasa dulu lah, lebih kurangnya ya. Jadi ini semua tujuannya untuk dalam bahasa orang putihnya panggil reskilling. Dilatih semula. Dia dah ada kepakaran dalam bidang tertentu, tapi kerana permintaan tu dalam bidang lain, maka kita latih semula. Bidang lain pula. Tapi dari segi pengalaman bekerja, fokus, disiplin bekerja tu dah ada lah. Perlu belajar skill-skill baru. Skim pengekalan tenaga kerja pula, kita bila kita dengar ada syarikat ataupun industri yang bermasalah, industri lah khususnya, bukan syarikat. SME, usahawan bukan bawah saya, bawah Dato' ni. Itu sebab saya kata tadi ada hubung kait, maka kami kena bekerjasama. Yang saya ni lebih kepada industri, Dato' pula lebih kepada industri pelancongan, termasuklah hotel dan sebagainya. Dan Wabi Razman pula dia pengurusi jawatankuasa sumber manusia. Jadi kami kena kerjasama untuk menangani cabaran-cabaran ini. Jadi kegagalan tenaga kerja ni, kita tengok kalau ada macam contoh Dato' Noli, dia pergi jumpa hotel-hotel ni, hotel kata, dia orang kata nak kena tutup dan sebagainya, nak kena retrench, bukan nak tutup. Ada yang tutup, ada yang nak kena kurangkan pekerja. Jadi kita katanya, boleh tak kalau kita subsidize, kita bantu, jangan berhentikan dulu pekerja-pekerja ni. Kita minta dia orang maintain, minta dia orang kekalkan, tapi kita cuba latih semula untuk benda-benda lain, untuk perkara-perkara bidang lain yang tapi masih lagi dalam bidang servis punya industri perkhidmatan. Yang di hotel ni mungkin boleh ke restoran contohnya, sebab dia punya skill tu lebih kurang kan. Dan macam tour guide, kita ada ramai tour guide di Perak ni, tapi bila COVID-19 ni, ialah orang tak datang, macam mana orang nak datang, pelancong tak ada kan. Jadi kita cuba latih mereka untuk mereka jadi tour guide online. Sekarang ni oleh kerana COVID, ini pula COVID ni lah, bila ada COVID-19 ni, kita belajar macam-macam benda yang baru. Norma baru. Mesyuarat pun sekarang ni tak payah bersemuka. boleh buat video conferencing, Zoom lah, Microsoft Team lah, Skype lah dan sebagainya. Teknologi ni dulu pun dah ada, tapi kita mungkin agak terleka sikit tak pakai benda-benda ni, sedangkan teknologi dah ada. Tapi bila kena COVID-19 lah kita pakai. Jadi balik pada cerita tour guide tu tadi, ada sekarang ni aplikasi yang mana orang boleh pergi melancong online. Dia nak pergi tengok Royal Belum, dia nak tengok Kelly's Castle, tapi dalam komputer lah. Dalam komputer. Jadi yang tour guide tu pula, dia cerita macam seolah-olah macam dia tengah dalam bas ataupun dekat situ lah, dekat yang nak dilawati tu. Jadi kita cuba latih semula lah mereka ni. Jadi pada skim kegagalan tenaga kerja ni, kita cuba bantu majikan-majikan yang nak kurangkan pekerja ni. Kita kata
jangan buang mereka dulu, tapi kita cuba latih semula dan kekalkan dulu, latih semula. Tapi mereka contohnya lebih kurang macam mereka bayar separuh dan kita bayar separuh lah. Jadi kita kena tengok industri jugalah. Industri ni perlu yang strategik dan sebagainya lah. Itulah dia. ya, okey. Baik, kita dengar lagu dulu lah ya. Kita berehat dulu. Baik. Nak cepat kaya macam jual empang, tapi kau sendiri banyak usaha. Ciri sana sini gebang merata-rata. Pantang depan mata ada saja cerita, tipu belit kawan memacam ular sawah. Bila dah tahu kau lari berbatu macam kau nampak hantu. Cerita zaman dulu, Pak Gadok gadai tanah, dia laga ayam, bukan kepunyaannya. Cerita zaman sekarang kau yang guna duit orang, apabila pecah tembelang, lari nintang pukang. Kau tak mampu bayar sekupang pang, alah gaza amai-amai belalang kupu-kupu. Bayar duit aku yang semua kau sapu. Kambing biri-biri adalah sudah datang dari Jawa. Mana kau nak lari bawa duit tu ke mana? Buai laju-laju, buai sampailah pokok sana. Duitku beribu semua entah ke mana. Memang dia ikan di tapak kakinya. Dan memang kau salah, tabur kau pun tak apa. Lampung isek semati. Cerita zaman dulu, Pak Gadok gadai tanah, dia laga ayam, bukan kepunyaannya. Cerita zaman sekarang kau yang guna duit orang, apabila pecah tembelang, lari lintang pukang. Kau tak mampu bayar sekupang pang, ram-pam-pam. Amai-amai belalang kupu-kupu, bayar duit aku yang semua kamu. Kambing biri-biri sudah datang dari Jawa. Mana kau nak lari bawa duit tu ke mana? Buai laju-laju, buai sampai sana. Bayar hutang itu takut nanti kau merana. Memandai pasola tikam di tapak kaki. Dah memang kau salah, ku tabur kau pun tak apa. Rampung iseng semakin Rampung iseng semakin Cerita Ata, untuk semua orang Perak, jangan ketinggalan untuk dengar rancangan Cerita YB yang ke udara di Perak FM setiap Khamis hingga 10 pagi. Kalau korang nak menanya apa-apa soalan dengan YB kita ni, telefon je nombor Perak FM 05 545 8559 atau WhatsApp pun boleh di 010 200 7055. Cerita YB eksklusif di Perak FM untuk Koma aja. Yes, ajukan soalan seterusnya Zaiful ya. Kalau ada kita yang nak berbicara dengan tamu kita, jadi kalau Syarul Zaman, silakan. ada yang nak bertanya kepada tetamu kita Cerita YB yang berhormat Syarul Zaman ni, nombor telefonnya 05545859 ataupun boleh hantar WhatsApp kita 0102007 055. Itu dia ya. Mudah je lah ya. Ingat kalian tanyalah kan. Sebab tamu ni
merupakan pengurusi pembangunan industri pelaburan juga pembangunan koridor tinggi ya. Okey, dan di 05545859 so kita tunggu bagi-bagi kita Saiful. Okey, dan kita nak bertanya dengan Yang Berhormat Datuk lah mengenai dengan inilah kita juga alhamdulillah bersyukur dan terima kasih kepada inisiatif yang telah diberikan oleh pihak kerajaan negeri Datuk khususnya di bawah portfolio Yang Berhormat Datuk sendirilah jadi bagaimana Yang Berhormat Datuk pelaburan pada tahun ini? Ya. Tambah pula COVID-19. Yalah, impaknya macam mana tu? Betul lah. Kita perlu akui bahawa COVID-19 ini sudah tentulah memberi kesan yang cukup besar kepada ekonomi seluruh dunia, termasuklah negara dan negeri kita sendiri. Dan berdasarkan kajian yang telah dibuat oleh firma-firma kajian tempatan dan juga luar negara, ada satu tu dipanggil Socio-Economic Research Center SERC, dan United Nations pun ada buat unjuran mendapati jumlah kemasukan pelaburan asing ke negara ini dijangka merosot antara 30 ke 40% pada 2021 kerana pandemik inilah. Dan kalau begitu unjurannya untuk negara, maka untuk negeri kita ni pun lebih kurang gitulah juga terkesannya 30 ke 40%. Jadi oleh kerana itu kita perlu mengambil langkah-langkah tertentu untuk kita pastikan walaupun mungkin pelaburan-pelaburan baru ni mungkin tak datang dalam setahun ini, kita perlu juga pastikan supaya ekonomi kita terus berkembang. Jadi contohnya kita fikirkan walaupun tetap ada cabaran, kita fikirkan mungkin kita boleh bincang dengan pelabur-pelabur yang sedia ada untuk meluaskan lagi operasi mereka. Ya. Sebagai contohnya kita tengok industri sarung tangan getah contohnya. Dahsyat. Sebagai contoh kita ada Top Glove. Top Glove di sini Top Glove ni pembuat sarung tangan getah yang terbesar di dunia. Dan ada juga beberapa pemain yang lain, dan mereka ini ada satu lagi syarikat Kosan yang juga sedang buat hilang di antara Tapah dan Bidor tu. Dia nombor 3 dalam dunia. Dahsyat-dahsyat company kat Malaysia ni, sarung tangan ni. Jadi mereka punya market capitalization oleh kerana COVID-19 ni besar daripada bank sekarang ni. Maknanya perdagangan mereka tiba-tiba lagi besar daripada bank. Market capitalization dia. Jadi menunjukkan bahawa ada potensi yang sangat besar lah. Permintaannya tinggi. Sangat tinggi. Dan ramai pula yang bertanya dari luar negara pun. Kawan-kawan saya ada hubungi saya sebab saya Presiden Kesatuan Republik Malaysia. Jadi adalah kawan-kawan di seluruh negara. Jadi Sri Lanka telefon, Jepun telefon, Korea tanya ada tak dia tahu pula dia dah jadi pengurusi industri ni di Perak ni. Ada tak supply sarung tangan. Dan bila kita tanya dengan syarikat-syarikat ini, mereka punya lead time ataupun masa untuk menunggu, katalah kita order hari ini, ini kita cerita kuantiti yang banyak lah ya. Kalau setakat sekotak tu boleh lagi. Ni kontena ni. Ini yang kontena ni cerita order yang besar ni setahun. Lead time-nya atau masa menunggunya setahun. Jadi itu setahun. Itu menunjukkan permintaan sangat besar. Dan kita dengan mereka, kita kata oleh kerana permintaan yang begitu banyak ni, boleh tak mereka memperluaskan, memperbesarkan operasi dan sebagainya. Dan mereka sedang melihat kepada aspek tersebut. Tapi saya tanya juga, katalah tiba-tiba COVID-19 ni dah tak ada. Adakah permintaan tu masih akan banyak? Dia kata taklah sebanyak masa COVID-19 ni, tapi dia kata oleh kerana apa yang berlaku semasa COVID-19 ni, ianya mewujudkan kesedaran. Yang kita cerita nombor baru semua ni kan. Macam kita pun jarang rasanya dulu pakai sarung nak sanitize tangan, kita selalu 10 minit sekali basuh tangan. Dulu kita tak buat kan, sekarang kita buat kan. Jadi begitu juga sekarang ni dia kata lepas COVID-19 pun dia rasa
dan umum akan lebih peka pada perkara-perkara yang seumpama ini, haji dan sebagainya, maka permintaan sarung tangan contohnya masih akan banyaklah. Jadi strategi kita pergi jumpa dengan yang dah sedia ada. Kadang-kadang kita gairah nak bawa pelabur baru daripada luar. Tak sedar yang ada pun kita kena jaga, kena ada potensi, sebab mereka bila mereka membuat pembesaran kilang dan sebagainya, contohnya kadang-kadang ianya makan 200 juta. Besar. Jadi tak boleh kita fokus hanya nak bawa pelabur baru. Pelabur yang sedia ada ni inilah sebab ialah pelabur asing nak datang sekarang ni, kapal terbang pun tak ada. Bekarlah. Kan? Flight pun tak ada kan. Sebab masih lagi belum, negara kita pun tak buka lagi sempadan kita kepada orang luar. Jadi keberangkalian, walaupun kita cuba buat benda ni melalui secara online, tapi lah akhirnya dia orang nak tengok tempat, nak tengok tanah dan sebagainya. Jadi mungkin lambatlah untuk dapat pelaburan yang baru. Jadi kita cuba fokuskan kepada pelabur sedia ada. Yang ramai sebenarnya. Ramai. Ada satu kilang tu, saya pun terkejut bila dengar mereka ni buat spreader di pelabuhan-pelabuhan. Kita nampak spreader yang angkut kontena tu kan. Dia punya market share dunia 70%. Maknanya ada produk tu yang dibuat. Baik, Tok, kita ada pemanggil tu. Ada talian ni. Baik. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Siapa ni? Saya Yazid, nama saya Yazid. Saya seorang pemandu pelancong dan saya tinggal di Perak. Saya tertarik dengan penerangan tentang yang online ni. Yang tadi. Yang tadi. Cuma saya kurang jelas dan kurang faham macam mana pelaksanaan dia dan sebagainya. Tapi saya akui memang sukar untuk membawa pelancong ni, terutama daripada luar negara. Malahan dalam negara sendiri pun, kalau saya promote dia kata Perak, dia apa ada dekat Perak kan? Dan saya sendiri pun sebelum saya menjadi pemandu pelancong pun saya tak tahu apa yang ada di Perak ni. Tapi bila dah jadi pemandu pelancong baru saya tahu yang di depan kita. Tapi dulu banyak ada tugu peringatan, ada punya peringatan dan sebagainya kan. So ini satu kesukaran lah untuk pemandu pelancong, untuk mempromotkan utamanya kepada orang kita sendiri kan. Apalagi kita nak promote pada orang luar. Macam saya, memang saya tumpukan kepada Indonesia lah kan. Saya tumpukan kepada Indonesia. Okey, Cik Aziz, soalannya apa dia? Soalannya apa? Saya nakkan penjelasan macam mana yang saya kurang faham macam mana online. Jadi boleh adakah dia boleh menjamin income kepada pemandu-pemandu pelancong yang sekarang ni masih kapal-kapal. Baik, Cik Aziz, terima kasih dengan radio ya. Datuk akan maklumkan, beritahu. Okey, dia nak tahu. Terima kasih Cik Aziz. Kita terlebih dahulu sebelum jawab soalan ni, saya minta maaf kepada Tok Noli lah, sebab saya melangkau pula ke pelancong. Tapi tak apalah, kita sentiasa bekerja sebagai satu pasukan. So saya rasa walaupun saya tak ada banyak malu macam dia, tapi boleh jugalah. Benda ni baru cuba nak diterukai dari segi online virtual punya term ni. Dan kalaupun bukan di atas komputer, ada juga aplikasi yang telah dibuat menggunakan teknologi virtual reality yang pakai macam visor tu. Bila pakai kita terasa macam kita ada dekat tempat. Kita berada di tempat. Kita berada di tempat tu kan. Yang benda yang macam letak dekat mata tu. Macam main mata besar. Jadi bila pakai benda tu kan, kita terasa yang orang main game, selalunya game. Tapi dia ubah sikit aplikasinya, dia jadi online tourism. Jadi bila kita pakai itu, kita boleh ada di Royal Belong, tiba-tiba kita boleh ada di Kalis Castle, tiba-tiba kita boleh ada di Gua Tempurung. Dan tua-tua operator yang ada sebelum ni mereka menjadi suara latah kepada ni. Dan
memang benda tu boleh rekodkan. Tetapi adalah lebih menarik kalau perkara itu dilakukan secara interaktif. Memang benda boleh rekodkan aja, tapi dia akan benda yang sama je lah, ulang-ulang kan. Tapi kalau benda tu boleh dibuat secara live, dia akan macam kita tengah cakap. Dia apa dia yang akan cakap, berubah. penerangan dia. Lepas tu pula pelancong tu pula boleh tanya, oh ini kenapa macam ni? Ini apa? Dia betul dia pun jawab. Jadi itu yang kita masukkan tu. Jadi pada Cik Yazid tadi, kalau nakkan maklumat lanjut, mohon hubungi Pulse, sebab di Pulse ni bukan setakat industri penghilangan yang kita ada, yang kita kita cuba berikan perkhidmatan. Tapi Datuk Noli juga, ini yang saya katakan tadi, kita kerjasama. Datuk Noli juga bila tengok dah ada PAS ni, dia kata boleh tak kita kerjasama untuk servis industri sekali, untuk hotel pelancongan ni. Maka dia punya staff pun, Tourism Perak pun ada di situ. Jadi silalah telefon 05 529 2450 Pulse Itu pusat koordinasi aduan sektor industri. Ataupun email pulse PULSE @investperak.gov.my. Sekali lagi ulang, Nombor telefonnya 05 529 2450. 2450. Email pulse PULSE @investperak INVEST perak satu perkataan .gov.my. Dan nanti bolehlah dia orang akan beritahu ada online form, boleh muat banyak turun. penerangan nantilah Boleh muat turun daripada situ untuk moga, boleh ceritakanlah apa permasalahan. Moga Cik Yazid dapat ambil nombor-nombor ni, bolehlah berhubung dengan Pulse. Assalamualaikum. Bila Yazid telefon tu kena bagi tahu servis industri. Okey, ada lagi berapa banyak Datuk? Cuba ya. Hello. Ya. Baik. Siapa di sana tu? Ya, siapa ni? Anwar lagi bekerja. Ya? Anwar lagi bekerja. Anwar. Sebenarnya apa ni? Dia satu boleh tamat ni. Apa dia? Ada apa Cik Anwar? Ni apa ni? LKB ni dia satu. Baik, terima kasih Anwar ya. 318. Okey, ulang balik nombor telefon tadi. Dak ni yang dia kata PKPP bila tamat. 31 Ogos. 318. Ya. Dia cakap laju sikit dia. Oh, ni lagu favourite saya ni. Ini lagu yang diminta oleh Datuk ni. Sedetik lebih. Anwar Zain. Nampak menua jiwang. Setiap nafas yang dihembus, setiap degupan jantung, aku selalu memikirkanmu. Dalam sedar dibuai angan, dalam tidur dan hayalan, aku selalu memikirkanmu. Ternyata ku perlukan cinta dari dirimu sayang, barulah terasa ku bernyawa. Kasihku, ku amat mencintai kamu, karena kau beri arti hidup. Ku kan terus mencinta sedetik lebih. Sepasang kala penuh ketakutan dengan badai kehidupan, ku bersyukur adanya kamu. Biarlah kehilangan semua yang dimiliki di dunia asal masih
ternyata ku perlukan cinta dari dirimu sayang, barulah terasa ku bernyawa. Kasihku, ku amat mencintai kamu, karena kau hiasi hidup, ku kan terima cinta sedetik lebih. Pas selamanya. Mak Datuk kita Saiful ni, dia boleh bawa pun. Peminat Anwar Zain. Ya, sebenarnya Ya. itulah dia kata lagu ni kalau macam mana pun memang sedap lagu ni. Memang sedap, menenangkan jiwa tu orang ya. Okey, so saya nak tanya dengan Datuk ni. Tapi susah nak nyanyi. Oh, ya ke? Okey, berkenaan dengan inisiatif ataupun rancangan sedang diusahakan oleh kerajaan Perak untuk meningkatkan sektor semula industri pelaburan Perak. Apakah apa dia inisiatif tu? Ya, kita sekarang ni tengah dalam proses untuk buat satu plan induk yang seterusnya, iaitu Plan Perindustrian Perak yang kita panggil P3, P3. PPP, Plan Perindustrian Perak, jadi kita brandingnya P3. P3 untuk tempoh 10 tahun, 2021-2030. Dan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri juga telah setuju untuk menerima dengan kami, portfolio kita, untuk satu pembangunan konsep koridor industri yang baru yang dipanggil Silver Valley. Kenapa dipanggil Silver Valley? Silver ni Perak lah. Ya. Perak tu silver lah. Silver. Jadi kita panggil Silver Valley. Hasrat kita ialah kita ni apa-apa pun perlu juga bermula dengan angan-angan, dan juga perlu juga bermula dengan hasrat dan juga impian kan. Tapi kena adalah tindakan susulan. Betul. Tak boleh berangan je tapi tak buat apa, ataupun tak boleh ada impian tapi tak. Jadi kita hasratkan, kita nak kalau boleh nak jadi macam kita nak jadikan ni macam Silicon Valley of Asia. Silicon Valley ni di California lah, di Amerika. Jadi kita panggil Silver Valley, dan antara objektif utamanya kita nak supaya pembangunan yang lebih inklusif Perak di seluruh negeri, sesuai dengan wawasan yang digagaskan oleh Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Sultan Perak kita dalam buku tuanku yang bertajuk Striving for Inclusive Development From Pangkor to a Modern Malaysian State. Saya minta kawan-kawan kalau ada peluang baca buku ni, sangat menarik. Tuanku kita tulis sendiri buku sangat menarik. Jadi kita juga dalam unjuran itu kita juga nak naik taraf kemudahan infrastruktur dan teknologi kawasan-kawasan perindustrian supaya bertaraf dunia dan sebagainya untuk menarik pelabur. Dan kita juga nak dan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri juga telah bersetuju supaya Invest Perak ini diupayakan, kita panggil konsep Center of Investment atau Pusat Penyelesaian Pelaburan, untuk percepatkan proses-proses kelulusan dan sebagainya. Sebab pelabur ni dia nak buat apa-apa dia nak cepat. Orang berniaga ni dia apa-apa dia nak cepat. Sebab dia orang kata masa tu duit. Jadi kita nak cuba percepatkan, maknanya kelulusan tanah, kelulusan tukar zon dan sebagainya, dan macam-macam lah kelulusan yang mereka perlukan tu kita nak cuba percepatkan supaya orang kata lebih mudah lah, dia akan rasa mudah nak buat bisnes di ni. Dan selain daripada itu juga kita macam-macam benda lah yang kita tengah tengok. Contohnya bangunan PTTC kita kat tepi highway tu. Kita nak cuba hidupkan semula, sebab kedudukannya sangat strategik di tepi highway tu kan. Dan dia juga bangunan yang pertama sekali dapat Multimedia Super Corridor status beberapa puluh tahun dulu. Tapi kita nak cuba hidupkan balik, dan NCIA telah bersetuju
SCIA ini pihak yang bertanggungjawab dengan pembangunan koridor utara. Dah bersetuju untuk masukkan PTTC ni dalam projek Silver Valley Technology Park. Silver Valley Technology Park ni adalah teknologi park baru yang kita sedang cuba bina di Kelantan. Di Kelantan. Di Kelantan. Dulu dia panggil Perak High Tech Park. Lepas tu nak tukar nama ke Perak Technology Park, PTP. Tapi MB kata PTP ni nanti orang ingat Port of Tanjung Pelepah Johor pula. Orang confuse. Jadi oleh kerana konsep Silver Valley yang kita nak perkenalkan ni, MB kata kita panggil Silver Valley Technology Park. Dia jadi induk kepada konsep Silver Valley ni lah. Tapi selain itu juga yang lain-lain, contohnya Seri Iskandar Industrial Park, Taman Industri di Seri Iskandar nak buat waste punya manufacturing. Maknanya daripada bahan-bahan terbuang ni dia nak recycle dan untuk buat produk-produk hiliran dan sebagainya. Dan begitu juga kawasan-kawasan lain, contohnya macam di kawasan saya sendiri di Bagan Datuk. Kita cuba nak ada projek ni. Cuba nak hidupkan baliklah projek Perak Heavy Industrial Park, nak buat pelabuhan dekat situ. Terminal macam kat Lumut. Sebab dekat situ ramai orang tak tahu. Rupanya saya pun tak tahu, dah lama baru kita tempat ni kita tak tahu. 7 km keluar daripada pesisir pantai tu dah dapat kedalaman 30 meter yang diperlukan untuk pelabuhan laut dalam. Saya tanya unit perancangan ekonomi negeri, kenapa 60 tahun lebih kita tak perasan tempat tu? Rupanya dia berkata masalahnya sebelum ni adalah connectivity. Maknanya jalan nak ke situ tu tak berapa elok lah, jauh. Tapi sekarang ni bila ada WCE, Lebuh Raya Pantai Barat, dan ada pula jabatan yang sedang dibina untuk sambung dengan Datuk ke WCE Pantai Barat yang baru tu, maka isu connectivity tu akan diselesaikan, maka ia berdaya majulah. Itu dia. Macam lagi lah yang kita sedang rakyat Perak doang. Alhamdulillah Kalau ada idea hubungi saya. Hubungi saya kat social media kalau ada idea pasal macam mana kita nak imarah lagi industri kita, peraturan kita di negeri Perak ni, tolonglah hubungi saya dan bagi maklumat, bagi idea cadangan kepada saya, kerana era kerajaan tahu semua ni dah berakhir. Kita tak tahu semua. Jadi kita perlu kerjasama dengan semua sebagai satu pasukan untuk merealisasikan visi misi dan kadang rakyat lebih tahu pada kita. Betul. Dunia tanpa sepadan. Betul. Dan sekarang ni maklumat di ujung jari. Kita tak tahu semua. Jadi kalau ada idea, kalau ada input, silalah cadangkan kepada kita. Baik. Okey. Jadi Eli begitulah kupasan yang ringkas dan padat daripada Yang Berhormat Datuk oleh ini. Dan juga Datuk pun sebenarnya kalau mengikutkan dia akan cuba kalau boleh menerima idea-idea tadi dia kata. Kalau ada pendengar kita siapa-siapa boleh berhubung dengan Datuk ataupun ke pejabat Datuk untuk mencadangkan dekat social media saya je. Social media. Saya punya social media Instagram, Instagram, Facebook dengan Twitter ni Syahrul Yahya. Carilah. Dan selain daripada tu, untuk portfolio saya CI2CD. CI2CD. CI2CD ni sebab saya punya portfolio ni Committee of Industry Investment dan Corridor Development, CIICD. Tapi macam biasalah saya ni gila pasal branding sikit. Saya buat CI tu saya jadikan CI2 macam 2O lah. I kali. Jadi yang itu pun ada Instagram, Facebook dan juga Twitter. So hantarlah. Salurkanlah maklumat, cadangan, input. Betul. YB kita sedia mendengar Okey. Nampaknya kita di penghujung lah Eli. Betul. Untuk dalam sesi dalam cerita YB kita pada pagi ni. Menarik sekali. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Syarul Zaman bin Datuk Yahya. Terima kasih. Pengurusi dan Kuasa Industri Pelaburan Pembangunan. Boleh. Teringat lagu raya tadi tu. Suasana hari raya. Nak panggil saya nyanyi lagi boleh nak pasang lagi ke? Boleh. Terima kasih banyak Datuk pasang lagi sekali. Terpadam. Kalau terpadam saya nyanyi sendiri. Tak ada. Hujan ribut topan. Terima kasih semua. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Eli, nampaknya Ya, kita dah. pun sampai di penghujung ya Betul. dalam Gegar Pagi. InsyaAllah esok hari Jumaat kita kembali bertugas. Ya, kita Segmen kembali yang sama bertugas. Gegar Dan, Pagi. selepas ini, Esok pagi. bersama dengan DJ Ida Ya. untuk meneruskan lagi siaran kita pada pagi ini. Dan terus setia bersama kami di PRFM. Jumpa lagi. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa ke cerita YB kita hari ini, Koma? Jangan lupa sama-sama kita ikuti cerita YB setiap Khamis 9 pagi hingga 10 pagi hanya di Perak FM. Cerita YB eksklusif di PRFM untuk Koma saja.